أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada petang ini suka saya untuk bercakap mengenai bahwasanya orang mukmin yang beriman dengan Allah, yang beriman dengan Rasul, hari kiamat, beriman dengan kitab-kitab, dengan Rasul-Rasul dan hari kiamat, qada Allah SWT, maka kita mestilah bersihkan diri kita daripada penyakit asabiah jahiliyah. Tak jadi masalah kalau seseorang Muslim itu dia nak tulis ataupun dia nak sebut tentang keturunannya ataupun kaum keluarganya, selagi mana masih dalam batas-batasan syariat. Jika tidak boleh, tidak membawa kepada kerosakan pada dirinya dan juga menyakiti atau menghina orang lain, ataupun membawa kepada menzalimi seseorang, menzalimi orang Islam yang lain, orang mukmin yang lain, ataupun telah menzalimi mana-mana orang. Tak kiralah sama ada mereka itu orang Islam ataupun orang bukan Islam. Jadi Al-Imam Az-Zuhri apabila memperkatakan perkara tersebut dalam kitabnya, beliau telah mengumpulkan di dalam kitab tersebut tentang keturunan-keturunan Al-Zuhrah. Kata Qurrah bin Abdul Rahman, Az-Zuhri ini bukanlah tujuan lain dalam penulisannya kecuali menjelaskan tentang asal-usulnya ataupun keturunannya. Yang paling hina dan boleh menghinakan seseorang itu dan menanggung dosanya apabila mereka ta'assub kepada kaum mereka. Mereka berbangga dengan keturunan mereka, walaupun di jalan kebenaran. Kerana perkara tersebut boleh membawa kepada melanggar batas-batas persaudaraan sesama muslimin dan menambahkan lagi duka lara antara sebahagian dengan sebahagian yang lain daripada apa-apa jua wajah, sama ada di segi penghinaan daripada dirinya dengan berbagai-bagai tuhmahan, berbagai-bagai gelaran, berbagai-bagai sehingga sampai kepada pangkat menggolongkan dengan orang-orang kafir, menggolongkan seseorang itu murtad, menggolongkan seseorang itu sebagai munafik, sedangkan mereka adalah orang-orang yang beriman, dengan sebab tidak duduk dalam kelompok dia, ataupun tidak bertuk guru dengan tuk guru dia, ataupun parti bukan parti dia, atau jemaah bukan jemaah dia, ataupun kumpulan bukan kumpulan dia,
atau orang masjid bukan orang masjid dia, atau apa saja pekerjaan bukan jenis pekerjaan dia. Jadi asabiah jahiliah ni bukan hanya terhenti kepada kabilah-kabilah. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memberi amaran kepada Abu Zar Al-Ghifari. Apabila Abu Zar Al-Ghifari mengatakan kepada Bilal, ya bin Sauda, wahai anak orang hitam. Itu pun sudah Nabi marah. Nabi kata, taffus-sa', taffus-sa', taffus-sa'. Innaka mru'un fika jahiliyah. Sudah melebihi gantangmu, hai Abu Zar. Sudah melebihi gantangmu, hai Abu Zar. Sudah melebihi gantangmu, wahai Abu Zar. Kamu sesungguhnya seorang yang masih ada saqi-baqi jahiliah. Jadi Abu Zar bila ditegur oleh Rasulullah SAW, cepat-cepat dia rebahnya badannya, diminta Bilal menjijak batang hidungnya. Kerana orang Arab batang hidung ni kebanggaan mereka. Kalau dijijak hidung tu sangat hina. Wahai Bilal, letaklah tapak kakimu di atas batang hidungku. Bilal seorang yang baik dan dia mengenali bahawa ini sahabat yang baik kepada Rasulullah, yang dikasihi oleh Rasulullah. Dia tak mohon, aku maaflah kamu. Abu Zar kata tidak. Selagi mana engkau tidak letakkan tapak kaki kamu di atas batang hidungku, aku tidak akan bangun. Paksalah Bilal berbuat demikian. Ya. Ini kerana apa? Apabila mereka ditegur oleh Nabi, mereka rasa bersalah, mereka telah bertindak terhadap diri mereka. Banyak para sahabat ridwanullah alaihim. Kemudian di dalam peperangan, satu peperangan begitu juga dalam kitab sirah menceritakan di antara orang Muhajirin dan orang Ansar. Maka seorang Ansar ni telah pun mengatakan, tengok tu Rasulullah SAW tak suruh kamu ataupun bagi Muhajirin minum dulu. Mulalah mereka mengutuk Muhajirin. Hampir-hampir nak berlaku. Rasulullah kata masih ada lagi saqi-baqi jahiliah pada diri kamu. Jadi saqi-baqi jahiliah ini sekarang ini sudah pun menjadi lumrah di kalangan umat Islam yang telah diperkotak-katikkan kedudukan mereka ini. Dengan adanya jamaah-jamaah, dengan adanya mazhab-mazhab, dengan adanya kumpulan-kumpulan, dengan adanya parti-parti. Jadi telah disebut dalam syarak tentang haramnya perbuatan asabiah jahiliah ini. Dan Islam telah mencelanya dengan seberat-beratnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Iz ja'ala allazina kafaru fi qulubihimul hamiyyah, hamiyatal jahiliyah." Di mana telah dijadikan kepada orang-orang kafir itu hati perut mereka, hati perut hamiyah. Hamiyatal jahiliyah. Makna perjuangan kepada kabilah, perjuangan kepada jadi mereka ni marah, mereka ialah marah dengan sebab kabilah. Marah dengan sebab atas kumpulan. Sehingga mereka boleh menzalimi orang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhallazina amanu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum." Wahai manusia, kami jadikan kamu daripada lelaki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbagai-bagai bangsa dan juga kabilah-kabilah untuk kamu berta'aruf, berkenal mengenal antara satu sama lain. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Allah, perkiraan di sisi Allah ialah siapa yang paling takwa di kalangan kamu. Bukan siapa yang paling hebat kabilah dia.
Hakim parti siapa yang paling Islam. Bukan siapa yang paling baik. Nah, inilah yang berlaku. Sifat jahiliah ini oleh sebab itu diperingatkan oleh Allah SWT. Kerana dia juga syariat yang akan berterusan sampai hari kiamat. Yang menjadi peringatan kepada kaum muslimin sampai ke hari kiamat. Bahawa benda ni akan berlaku. Sebagaimana berlaku dalam masyarakat kita di Malaysia ini dan juga di negara-negara Arab. Dan negara-negara umat Islam. Kalau orang yang bukan Islam, memanglah dia bukan ada pegangan agama. Maka taksub kepada bangsa itu macam agama dia. Taksub kepada bahasa dia macam agama dia. Inilah yang dilarang oleh Islam ini. Kalau Imam Hasan al-Banna rahimahullah di dalam kitab Rasail Ta'lim dia membahagikan asabiah ni kepada 4 bahagian. Asabiah kerana nak merdekakan negara tu diharuskan. Asabiah kerana nak menentang penjajahan, menentang kemungkaran, itu dibolehkan. Asabiah yang untuk menentang penjajah, itu saja yang diboleh. Kita bangkitkan semangat Melayu kerana nak menentang penjajah Inggeris yang kafir itu. Itu dibolehkan. Tetapi kita sudah merdeka. Yang ada semua orang yang sudah merdeka. Maka tidak boleh lagi siapa yang mengangkat asabiah dengan keturunannya ataupun partinya ataupun kumpulannya ataupun jenis pekerjaannya ataupun negeri-negerinya. Negeri-negeri ini Kedah, ini orang Kelantan. Berbangga masing-masing dan pelekeh orang lain. Ini pun tidak boleh di dalam Islam. Ini adalah asabiah jahiliyah. Ya. Ini biasa. Dalam parti politik, sama saja di Malaysia ini. Tidak ada parti politik yang boleh elak daripada berpakat dengan orang yang bukan Islam. Jangan kata kita yang berpakat dengan orang Islam untuk menentang orang yang lain. Bahkan di dalam sejarah Islam, di dalam sirah Nabi pun dipenuhi yang semacam itu. Pakatan tahaluf siasi ini. Oleh sebab itu tahaluf siasi ini kita tengok. Bila ada tahaluf siasi, tidak boleh siapa yang nak berbangga dengan siapa. Kalau macam di Malaysia ni tahaluf siasi, ada yang buat tahaluf dengan DAP. Orang Islam yang buat tahaluf dengan DAP. Ada orang Islam yang buat tahaluf dengan MCA, MIC dan parti-parti Sabah, parti-parti Sarawak yang bukan Islam. Jadi mereka ini semua adalah warga negara Malaysia. Rakyat Malaysia begitu juga di dalam kerajaan Nabi. Yahudi ada berapa belas, 12 jenis Yahudi. Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Khunaiqah, Yahudi Bani Khunaiqah, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Mustalik, Yahudi Bani An-Nadir, Yahudi Bani apa lagi? Banyak lagi Yahudi-Yahudi yang duduk mendiami di sekeliling Kaabah. Orang kafir pun banyak begitu juga. Ya. Di sekeliling Kaabah. Kemudian bila Rasulullah sampai ke peringkat antarabangsa pula, sampai ke peringkat antarabangsa, mana negara yang tidak memusuhi Rasulullah SAW itu, maka Rasulullah amankan, berikan keamanan pada mereka. Kerajaan Parsi bila sampai surat Nabi SAW dikoyak-koyaknya surat Nabi, maka Rasulullah kata, mazzaqallahu mulkahu. Allah Ta'ala akan koyak rabakkan kerajaannya. Maka bila datang zaman Sayyidina Umar, maka ditumbangkan kerajaan Parsi itu. Adapun kerajaan Rom Herculius, apabila sampai surat Dihyah Kalbi yang membawa surat Nabi SAW dia baca, maka dia nak jelaskan lagi, dipanggil Abu Sufyan. Ditanya satu persatu sebagaimana disebut oleh Imam Bukhari dalam hadis Bukhari. Maka ditanya, dikuncinya Abu Sufyan itu supaya jangan berbohong. Kalau kamu berbohong, aku tahu salah seorang daripada orang kamu kata kamu berbohong, aku akan bertindak. Aku akan
hukum kamu seberat-beratnya. Jadi Abu Jahal, Abu Sufyan, apa yang ditanya semua dia jawab betulnya. Maka diperakukan oleh Kukulius. Dia kata begitulah Nabi sebagaimana yang kami faham dalam kitab Taurat dan Injil. Ha? Dia dah beriman dengan Nabi itu. Maka dia tanya kepada pembesar-pembesar dia. Mahukah kamu kita beriman kepada Nabi yang diutuskan itu sebagaimana tersebut dalam kitab Taurat dan Injil? Maka pembesar dia meluru nak bunuh dia. Maka pada masa itu dia lebih mengutamakan pengikutnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada kitab dia. Maka dia kata, aku sahaja nak menguji kamu. Dia jadi murtad balik. Walau bagaimanapun Nabi kata, kalau dia menjaga surat aku itu selama mana dia menjaga surat itu, selagi itulah kerajaannya akan berkekalan. Apabila hilangnya surat itu, berpindah ke tempat lain dan hilang, maka jatuhlah kerajaan Bazantim, kerajaan Rom, dengan terbukanya oleh Muhammad Al-Fatih pada tahun 1457. Adapun kerajaan Maqawqis, kerajaan Mesir, apabila sampainya surat Rasulullah SAW, dimuliakan Rasulullah SAW. Walaupun Maqawqis tidak tukar agama dia. Dia masih agama Masihi Ortodok. Tidak tukar agama dia. Dan pembesar dia pun tidak tukar agama. Tetapi dimuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disimpannya baik-baik surat Rasulullah. Kemudian dihadiahkan kepada Rasulullah. Dihadiahkan putri Maryah Al-Qibtiyah. Dan pengiringnya, dayang-dayangnya, Lubabatul Kubra, Lubabatul Sughra. Kemudian juga dihadiahkan pula kuda Sambarani. Dan juga dihadiahkan kaldai kepada Nabi SAW, dul-dul. Dan kemudian dihadiahkan tabib kepada Rasulullah. Adapun tabib itu Rasulullah hantar balik. Kami tidak memerlukan kepada tabib kerana Rasulullah itulah bapa bagi segala doktor dan tabib. Jadi Rasulullah kahwin Maryah. Apa yang Rasulullah buat kepada kerajaan Mesir? Rasulullah SAW bersabda, Istawsu bi ahli Misra khaira, fa inna lakum sihran wa nasabah. Aku nak berwasiatkan pada kamu supaya kamu berbuat baik kepada penduduk Mesir. Kerana kami, kata Rasulullah SAW, ada hubungan nasab dengan mereka dan juga hubungan persundalan. Hubungan nasab itulah Maryah Al-Qibtiyah yang menjadi isteri Nabi dan melahirkan anak kepada Nabi yang dinamakan Ibrahim. Adapun keturunannya itulah Maryah apabila berkahwin dengan Nabi Ibrahim maka melahirkan Nabi Ismail alaihi salam. Daripada Nabi Ismail ialah keturunan Quraisy dan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah sikap di dalam Islam ini. Ya. Kalau tidak ada orang yang memusuhi umat Islam itu secara terang-terangan ada bukti, maka mereka itu tidak boleh kita dera mereka, tidak boleh kita seksa mereka. Sayyidina Umar apabila dia melihat seorang tawanan Yahudi semasa perang apa, kemudian para sahabat semua duduk di bawah teduh, sementara banduan Yahudi itu duduk dalam panas, tidak duduk di bawah teduhan. Maka Rasulullah Sayyidina Umar kata, Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku dengar Nabi SAW bersabda, Inna Allah yu'adzibul ladhina yu'adzibunan nas. Allah Ta'ala akan mengazab manusia yang mengazab manusia. Tak kira siapa. Kalau binatang pun, anjing pun kalau diberi minum dalam keadaan dahaga itu boleh masuk syurga. Kucing pun begitu juga, satu orang boleh masuk neraka. Ini kan manusia yang ada nyawa. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan anak Adam di atas muka bumi ini.
Mana tidak menjadi masalah kepada kita kalau orang yang bukan Islam itu mereka adalah orang yang baik. Orang yang ikhlas kepada negaranya, taat kepada agung, taat kepada rukun negara. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim bil mawaddah. Kamu boleh berlaku adil pada mereka dan buat baik mereka, kasih kepada mereka. Jadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah azza wa jalla qad adhhaba ankum abiyatal jahiliyah. Abiyatal jahiliyah wa fakhriha bil aba'. Mu'minun takhiyun wa fajirun syaqiyun. Antum banu Adam wa Adamu min turab. La yad'anna rijalun fakhrahum bi aqwamin innama hum fahmun min fahmi jahannam aw la yakunanna ahwana 'ala Allah min al-ja'lani allati tadfa'u bi anfiha annatan." Rawahu Abu Daud. Maksudnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah pun menghilangkan daripada kamu saqibaki perangai jahiliah dan kebanggaan orang jahiliah dengan datuk nenek moyang mereka. Sama ada orang mukmin yang bertakwa atau orang jahat yang menderita, kamu ini semuanya adalah anak cucu cicit tu Adam. Adam itu daripada tanah. Hendaklah benar-benar orang-orang kamu, lelaki kamu, orang-orang kamu, tak kira lelaki perempuan, yang berbangga dengan kaum mereka, sebenarnya mereka itu semuanya adalah bahan bakaran, arang. Semua mereka itu abu, arang daripada arang neraka jahanam. Hendaklah kamu semua benar-benar rasa hina terhadap Allah Subhanahu wa taala daripada kabui ataupun kumbang, kumbang yang duk mengerat najis, kumbang tai ayam, kumbang ataupun kita kabui tai ayam, kumbang tai ayam, kumbang tai kerbau, yang duk bau busuk semanyang masa. Rawahu Abu Daud. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, "Laisa minna man da'a ila asabiyyah." Bukan daripada kami kalau orang itu duk ajak kepada asabiyah. Lain daripada dia murtad, lain pada dia kafir, lain daripada dia munafik, duduk dalam neraka jahanam. Orang mukmin, lebih-lebih lagi mereka tu juga jemaah Islam. Daripada jemaah Islam, kalau kita jemaah kita ni PAS, orang lain itu ABIM, orang itu lain itu Ikram, mereka tu jemaah Islam juga. Macam mana mereka juga beriman, mereka juga ada tarbiyah. Macam mana boleh kita kata mereka ni munafik? Kalau kita ni bersih sungguh dari Islam, tarbiyah sebiji macam jemaah Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada kalangan para sahabat Muhajirin dan Ansar, kemudian warga negaranya pula daripada berbagai macam agama dan bangsa kabilah, itu lain. Ini kita juga bercampur. Kita juga BN bercampur dengan 14 parti bukan Islam. PN juga bercampur dengan 14 parti bukan Islam. PS juga bercampur dengan parti DAP yang bukan Islam. Ya? Jadi bagaimana nak tuduh-menuduh, nak pelekeh, nak perendah? Kalau sama-sama sahaja mencari kemenangan, kemenangan untuk apa? Kemenangan untuk apa? Kalau kemenangan untuk bermegah,
kemasyhuran, mencari untuk kekayaan, sanggup mempelekeh orang lain, sanggup mengutuk orang lain, sanggup mengkafirkan orang lain, sanggup meneraka jahanamkan orang lain, sanggup memunafikkan orang lain. Ini adalah salah sama sekali dalam Islam. Mazhab-mazhab dalam Islam ni mu'tabar. Tak ada yang 4 mazhab ni adalah mazhab mu'tabar. Khuruju 'alil khilafi mustahab. Keluar daripada perbalahan itu adalah benda yang sangat digalakkan dalam Islam ini. Sepatutnya masing-masing menggalak-galakkan, bukan mengutuk, menghujum, menentang. Kalau kita nak menentang pun kesilapan dilakukan. Kesilapan yang dilakukan. Jual agama, jual hadis Nabi, jual sirah Nabi, jual ayat-ayat Al-Quran. Cakap kita sentiasa berbohong sepanjang masa. Pemikiran kita sentiasa berubah-ubah sepanjang masa. Kalau berubah itu perkara yang harus tidak jadi masalah. Kalau berubahnya perkara kita itu perkara-perkara yang sangkut paut dengan agama, maka sudah tentulah berdosa. Ahasiban nasu an yatruku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna allazina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu allazina sadaqu minhum wa la ya'lamal kazibin. Setiap kita cakap itu Tuhan pasti uji kita. Kalau kita bercakap asabiah, Tuhan akan uji kita dengan asabiah. Kalau kita bercakap orang lain munafik, orang lain murtad, Allah Ta'ala akan ujikan kita dengan nifak dan juga murtad. Kalau kita kutuk orang lain dengan makan rasuah, maka sudah tentulah Allah Ta'ala juga akan uji kita dengan rasuah. Karena kata-kata kita itu, bila kita keluar saja, kita nak buat itu, Allah Ta'ala pasti uji kita. Daripada uji itu, benarlah cakap dia. Maka termasuklah dia daripada orang yang benar di dalam kata-katanya, dalam keazamannya, dalam perbuatannya, dalam niatnya, dalam tingkah lakunya. Laisa minna man da'a ila asabiyah. Bukan daripada kami orang yang mengajak kepada asabiyah. Asabiyah kumpulan, asabiyah parti, asabiyah jemaah, asabiyah pekerjaan, asabiyah. Kalau satu kumpulan pekerjaan, mereka ni kumpulan-kumpulan PTD. Mereka ni sangat asabiyah kepada kumpulan-kumpulan pegawai biasa, pekerja biasa, buruh biasa, maka berdosa. Tak boleh. Asabiyah. Bahkan kalau kumpulan yang sayyid habayib juga, kalau mereka asabiyah kepada habayib itu, mereka orang yang mulia, orang-orang yang bukan sayyid ni tidak boleh lalu kat dalam kampung mereka. Kalau lalu dalam kampung mereka, lintas dalam kampung mereka, mereka akan bawa cangkul tapak kaki itu campak masuk dalam sungai. Ini bukan kerja sayyid, ni kerja jahiliyah. Ini Sayyid Abu Jahal, Sayyid Abu Lahab. Ini bukan Sayyid Abu Lahab dan Abu Jahal. Dalam Islam bukan macam tu. Penuh dengan tawaduk, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kalau keluarga Nabi, su'itratun Nabi, mereka memang barakah daripada doa Nabi. Mereka tidak buat benda-benda yang semacam tu. Mereka adalah orang yang paling tawaduk. Tidak akan mereka guna kaki mereka, tidak akan mereka gunakan tengkingan mereka untuk menengking orang lain. Maka bukan dijamin syurga pun. Yang jamin syurga apa yang Tuhan sebut saja. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, daripada syabab Ahlul Jannah. Mereka adalah syabab Ahlul Jannah. Siti Fatimah, Sayyidatu Nisa'il Alamin. Penghulu bagi segala perempuan dalam alam ini, di akhirat dan juga dunia. Kalau Sayyidina Ali juga Ashratul Mubasysyirin bil Jannah. Sayyidina Umar Ashratul Mubasysyirin bil Jannah. Zubair bin Al-Awwam Ashratul Mubasysyirin bil Jannah. Sayyidina Utsman Zunnurain Ashratul Mubasysyirin bil Jannah. Abu Bakar Ashratul Mubasysyirin bil Jannah. Sudah ada. Begitu juga para sahabat Ridwanullah alaihim. Maka itu adalah udul. Bagi mazhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah,
as-sahabatu kulluhum udul. Para sahabat keseluruhannya mereka adalah adil. Ya. Laisa minna man qatala ala asabiyah. Kalau tidak, bukan daripada kami orang yang berperang atas dasar asabiyah. Kalau sekarang ni parti itu digantikan, dalam demokrasi ini, pilihan raya atau parti-parti itu sebagaimana Syiah di zaman Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Syiatu Ali, Syiatu Muawiyah angkat pedang perang. Kerana apa nama mereka ini atas dasar takwa. Kita bukan atas dasar takwa pun. Kalau kita asal dasar takwa, sudah tentulah kita jadi orang yang bertakwa bila kita ada kedudukan. Tapi bila kita ada kedudukan, kita menipu. Kita menindas. Kita maknanya membeza-beza kedudukan kita sebagai menteri dan juga marhen yang bawah ni. Marhen kena denda sampai 12,000, kita 1,000 saja. Ini mana boleh lah macam ni. Itu menyalahi Islam yang sebenarnya. Laisa minna man qatala ala asabiyah wa laisa minna man mata ala asabiyah. Kita berpolitik atas asabiyah salah. Kita berperang atas asabiyah salah. Kerana asabiyah kita perang. Tak boleh. Alal haqqi. Sayyidina Muawiyah, dia bangkit menentang Sayyidina Ali bukan dengan perang dulu. Dia menentang Sayyidina Ali kerana Sayyidina Ali tidak melaksanakan hukum qisas terhadap Sayyidina Osman. Dia bangun cepat menentang. Bila menentang, berlakulah perhimpunan. Selepas perhimpunan, adalah yang telajak sampai kepada berlakunya peperangan. Adapun Sayyidatina Aisyah, dia bukan nak pergi perang. Dia bukan nak pergi perang. Para sahabat nasihat dia. Dia sebagai satu orang isteri Nabi yang sangat dicintai, yang telah dibersihkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Dan Allah Ta'ala bagi amaran, jangan siapa duk kata ke Aisyah lagi selepas ni. Atas title dia sebagai seorang isteri Nabi yang mulia. Anak As-Siddiq. Isteri Nabi yang cerdik, yang banyak meriwayatkan hadis. Maka dia pergi untuk meleraikan di antara kumpulan Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah untuk mendamaikan kedua-duanya. Tetapi di sebaliknya ada kumpulan-kumpulan Syiah yang mengambil kesempatan daripada kalangan Abdullah bin Sabah, mengambil kesempatan yang telah pun memulakan penyerangan pada waktu malam yang gelap gelita itu. Ini kita kena yakin para sahabat macam tu. Bukan kita ada perangai jahat, sifat jahat terhadap sahabat, penyakit terhadap sahabat. Suka mengatakan kepada sahabat yang dididik oleh Rasulullah SAW dengan perkataan-perkataan yang kuduh, perkataan-perkataan yang kotor, yang keji. Tidak boleh kepada sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian di dalam Sahih Bukhari, didengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang daripada sahabat, Rasulullah SAW telah mendengar salah seorang sahabat daripada Ansar panggil ya lal Ansar, nak cakap tadi tu. Farudda alaihi ahadul muhajirin, ya lal muhajirin. Tu dalam sesuatu perangan. Faqala alaihi salatu wassalam. Telah berkatalah Nabi, bersabdalah Nabi alaihi salatu wassalam, ma balu da'wal jahiliyah. Ni sahabat yang dah ikut Nabi, masih Nabi kata jangan. Masih ada lagi dakwah jahiliyah ni. Dah kamu bersama aku masih ada lagi. Oh, kita dah 1442 tahun dah, ingat kita ni bagus sangatlah. Kita tuan guru ke, kita ulama antarabangsa ke, ingat kita dah elok sangatlah. Kita dah cantik sangatlah. Kita bersih sangatlah kita. Termasuk saya sendiri, ingat kita ni dah bersih ke daripada dakwah jahiliah. Sahabat Ansar dan Muhajirin pun masih ada lagi kisah baki yang Nabi tegur. Yang mereka sudah ikut Nabi sejak daripada Mekah 13 tahun dah. Kemudian masuk Madinah lagi.
di dalam satu peperangan. Masih ada lagi macam tu. Kalau kita macam mana? Dah jauh dengan Nabi ni, banyak sangat jahiliah kita. Banyak sangat jahiliah kita. Bukan sakat jahiliah, kita mentakfirkan orang. Bila kita mentakfirkan orang tu bukan kafir. Orang tu bukan munafik. Kita meneraka jahanamkan orang tu, balik di atas kepala kita balik. Ini peringatan Nabi SAW. Qalu ya Rasulullah. Kasa'a rajulun minal muhajirin rajulan minal ansar. Faqala da'uha fa innaha muntinah. Jadi satu orang Ansar telah pun mengkasari satu orang daripada Muhajirin. Maka itu yang dikatakan oleh sahabat, ya Rasulullah, pasal dia pun dah kata kat Muhajirin begini, maka kami nak suruh jawab balik. Maka Rasulullah kata, da'uha fa innaha muntinah. Biarkan mereka sahut, panggil orang dia orang. Kerana itu adalah seruan-seruan yang sangat busuk. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, ad-du'a bida'wal jahiliyah kad-du'a ilal qabail wal asabiyah wa mislahu at-ta'assub ila al-madhahib wal tawaif wal masyayikh wa tafdili ba'duhum ala ba'din yad'u ila zalika wa yuwali alaihim wa yu'adi fa kullu hadha min da'wal jahiliyah. Ibn Qayyim dia tafsirkan. Dia kata dakwah jahiliah ni macam kita seru kepada kabilah, seru kepada kaum, seru kepada Melayu, seru kepada Melayu. Sedangkan Melayu tu bangsa. Kitabah kauniyah. Melayu tu kitabah kauniyah, tak boleh elak. Kalau Tuhan jadi kita Melayu, Melayulah. Dan Melayu ni bila orang tu bercakap bahasa Melayu. Tak kira keturunan apa. Keturunan Arab ke, semua daripada Adam. Arab pun asal juga Arab. Arab, keturunan Quraisy. Keturunan Quraisy bukan daripada keturunan Arab asal. Dia orang tu Arabul Musta'rabah. Ada Al-Arabul Aribah. Al-Arabul Ba'idah. Al-Arabul Ba'idah itu kaum Saleh, kaum Ad. Tuhan musnahkan benih, tak ada langsung. Al-Arabu Al-Aribah itulah Arab yang apabila pecahnya empangan Sadi Ma'rib, maka kaum Himyar, kaum apa semua, kaum Sabak, maka berhijrah rata seluruh bumi Arab sampai ke Afrika, sampai ke Iraq, sampai ke Jordan, sampai ke Chad, ke Afrika, ke Sahara sana. Maka berhijrah. Jadi maknanya kalau dakwah dia jahilah, kekumpulan dia, mainlah kita kumpulan kita. Kita Melayu, perjuangan Melayu. Sedangkan di sana ada orang Cina yang Islam. Ada orang Cina dalam Malaysia ni yang dah meluk Islam lama dah. Berketurunan dah. Ada orang India yang macam di Pulau Pinang ramai pada keturunan India Muslim. Kalau kita duk kata Melayu, mereka tu apa? Islam. Melayu tu boleh jadi kafir, boleh jadi sakai, boleh jadi murtad, boleh jadi Kristian. Tetapi yang penting tu Islam. Dulu bolehlah kata Melayu tu semua Islam. Macam Indonesia juga, bangsa Indonesia berapa ramai dah yang Kristian? Berapa juta dah yang Kristian? Kalau penduduk Indonesia 260 juta, 20 juta orang Kristian. Bukan sikit tu. Jadi, yang membezakan ialah Islam. Yang membezakan Islam. Makna kalau dia orang Islam, itu lain. Sayang kepada orang Islam, angkat orang Islam, itu bukan ta'asub. Itu iman nama dia. Itu bukan asabiah, itu iman. Tetapi kalau gunakan Islam untuk menyeksa orang lain, itu tak boleh. Itu bukan Islam yang sebenarnya. Islam tak suruh macam tu. Islam dah syamil, kamil. Dalam semua aspek ada. Orang Islam tak boleh buat macam tu. Orang Islam tak akan jadi macam tu.
itu dia telah termasuk unsur-unsur syaitan, unsur-unsur yang lain, unsur-unsur jahiliyah, unsur-unsur ummiyah, hamiyatul jahiliyah, dah termasuk dalam tu. Jadi kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah, termasuklah orang yang mengajak kepada kabilah dia. Orang yang mengajak kepada asabiah. Orang yang mengajak ta'assub kepada mazhab. Mazhab Syafi'i. Hak lain semua kafir belakang. Mana boleh macam tu? Tak boleh lah. Kita di Malaysia ni tak pernah ta'assub dalam mazhab. Mazhab Ahlus Sunnah ni kita tak pernah ta'assub. Kecuali Syiah itu bukan mazhab mazhab Islam. Syiah Imamiyah bukan mazhab Islam. Akidah mereka bukan akidah Islam. Itu tak boleh lah. Kalau mazhab 4, itu mereka ialah mazhab-mazhab yang mu'tabar. Yang telah diiktibarkan, yang telah disatukan oleh Syekh Syurbini Khatib. Dulu semua sembahyang masing-masing. Di depan Kaabah ada 4 penyuru Kaabah tu, dinding Kaabah, 4 mazhab. Mazhab ni sembahyang dulu, mazhab tu, kemudian mazhab ni, kemudian mazhab Abu Hanifah, tengah hasak pun nak sembahyang. Di Azhar pun begitu juga. Ni apa, mihrab untuk Syafi'i, ini mihrab untuk Hanafi, ini mihrab untuk Hambali, ini mihrab untuk Maliki. Tetapi telah disatukan oleh Syekh Syurbini Khatib. Dia kata, khuruju 'anil khilaf mustahab, keluar daripada mazhab-mazhab yang dah mu'tabar ini adalah sangat-sangat digalakkan. Semua mereka ni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua tu ijtihad, benar-benar ijtihad. Mereka berbeza pendapat tentang bab-bab ijtihadiah saja. Bukan bab-bab yang mutawatir, bab-bab ilmu, bab-bab akidah mereka tak berselisih pendapat. Bab-bab rukun, salat apa semua, benda-benda yang datang daripada Rasulullah SAW, yang benar datang daripada Rasulullah, yang jelas datang Rasulullah, mereka tidak berselisih padanya. Itu tidak boleh mazhab. Mazhab pun tak boleh asabiah. Kalau kita azab, kita Syafi'i, kita menentang habis Maliki, Hanafi, Syafi'i. Maya kita imam, kita tak boleh. Imam hanya Syafi'i aja. Maliki tak boleh. Salah macam tu. Di Azhar tak amal macam tu. Di Mesir, imam masjid masing-masing macam-macam mazhab. 4 mazhab tu ada. Kalau mazhab Syafi'i, dia qunut selepas rakaat. Kalau mazhab Maliki, dia qunut sebelum rakaat. Kalau mazhab Ahmad, dia tak qunut. Kalau mazhab Maliki pun tak qunut. Macam tu. Jadi tidak ada ta'assub. Kalau ada orang yang buat itu, kita tidak ta'assub. Ini mai pula ta'assub kepada Hambali. Ta'assub kepada mazhab Hambali saja. Semua nak pakai mazhab Ahmad. Semua nak pakai mazhab Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah tu mazhab Hambali. Di segi fiqh dia. Semua nak pergi, nak ajak orang semua pergi situ. Yang lain pada itu semua salah. Ini tak betul lah. Itu asabiah jahiliyah. Jadi Ibn Qayyim Al-Jauziyah kata, begitu juga kita ajak orang kepada kita sendiri. Itu tak asabiah juga. Ajak kepada orang, kepada asabiah ni, ajak kepada apa lagi? Ajak kepada kabilah, dan seumpamanya ta'assub kepada mazhab, ta'assub kepada kumpulan. Ini kumpulan, ini parti PAS, ini parti Amanah, ini parti, itu parti-parti yang memperjuangkan Islam. Kalau parti-parti yang lain itu dia memperjuangkan kebangsaan. Itu pun dah salah dah. Kita dah salah dah ajak kepada kebangsaan Melayu, mana boleh. Dia kena ajak kepada Islam. Ajak kepada Islam. Tak nama pun tak apa parti ni. Asalkan maknanya kita mengajak kepada Islam. Kalau nama parti apa pun sekali Melayu pun tapi ajak kepada Islam, itu tak jadi masalah. Tetapi eloklah makna tak payah nama. Ada apa pada nama. Yang penting tu matlamat dia. Apa perlembagaan dia. Kalau perlembagaan dia bukan Quran dan hadis, itu bukan Islam lah. Kalau perlembagaan dia kepada Melayu saja, itu bukan Islam lah. Itu asabiah. Jelas asabiah. Ya. Syekh, Tuan Guru. Ta'assub pada Tuan Guru ni sampai tinggal Islam. Islam pun sanggup tinggal lagi. Ta'assub pada Tuan Guru.
Taksub kepada tuan guru ni sanggup kafirkan orang. Sanggup taksub kepada tuan guru ni habis semua orang lain kena maki hamun. Ni tak kena, ni berdosa, ni asabiah jahiliyah. Afdilu ba'duhum ala ba'd. Mengutamakan sebahagian orang atas sebahagian yang lain. Yad'u ila zalik. Kemudian ajak orang taksub kepada orang tu. Wa yuwali alaih. Kemudian lantik dia. Wa yu'adi. Dan menentang orang yang tak lantik dia. Wa kullu hadha min da'wal jahiliyah. Semuanya itu adalah seruan jahiliyah. Dan kepada taksub yang tercela ini, dia banyak bentuk, banyak corak dan banyak bentuk. Berbagai-bagai. Kadang-kadang kepada jenis, kepada jinsiyah, kepada bangsa-bangsa, kadang-kadang kepada bahasa, kadang-kadang kepada kelompok, kadang-kadang kepada kabilah dia, suku dia, kadang-kadang kepada negara dia, negeri dia. Ni Qadahi, ni Kelantani, ni Bahangi, ni Jauhari. Ta'asub. Kadang-kadang kepada mazhab, kadang-kadang kepada parti, kepada kumpulan, kadang-kadang kepada syekh, tuan guru. Fakullun ghuluwun fil wala. Semua itu adalah melampau dalam berwala dan juga kasih sayang, nasrah, dakhila fi makna ta'assub. Semua masuk jenis ta'assub. Ta'assub asabiyah. Yang tercela, yang dilarang mengenainya oleh syarak. Dan manusia pula berperingkat-peringkat dalam keadaan yang semacam ni. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, kullu ma kharaja an da'wal Islam wal Quran min nasabin aw baladin aw jinsin aw madhhabin aw tariqatin fahuwa azaul jahiliyah. Setiap yang keluar daripada dakwah Islam dan Quran, sama daripada keturunan ke, kepada negara ke, daripada bangsa ke, daripada mazhab ke, daripada tarekat apa ke, semua itu dibangsakan kepada jahiliyah. Jadi panjang lagi, kita akan sambung kemudian. Wa akhiru qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.